أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat yang dikurniakan. Dan dengan sebab syukur nikmat itu, kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Mabadi' At-Tasawuf Al-Islami, yakni prinsip-prinsip tasawuf Islam, karya Syekh Abdul Hafiz Faraghli Ali Al-Qarani. Baik, kata pengarang kitab ini, dalam hadis lain Abu Dzar meriwayatkan sudah dah ni sudah lepas dah sini dah. Ha? Belum dah. Yang kedua dah. Baik, perkara yang kedua iaitu pembersihan jiwa dan pemurnian akhlak. Baik, jadi sekarang perkara yang sedang dibahaskan ialah mengenai persoalan-persoalan asas dalam tasawuf. Yang pertama seperti yang sudah dijelaskan iaitu mengenai makrifat. Makrifat iaitu berkait dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara lain yang menjadi asas kepada keimanan dan keyakinan kita. Cuma bezanya antara makrifat yang dimaksudkan dalam tasawuf ini, yang merupakan salah satu di antara persoalan-persoalan asas, persoalan-persoalan utama yang dibahaskan dalam tasawuf itu, iaitu makrifat yang dibahaskan dalam tasawuf ini, dia makrifat yang ada unsur zauq, makrifat yang ada unsur perasaan ataupun rasa di hati, merasai kewujudan Allah, merasai kebenaran kewujudan Allah, merasai kebenaran kekuasaan Allah, merasai kebenaran sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lain.
Jadi beza makrifat dalam usuluddin dengan tasawuf. Makrifat usuluddin tu lebih kepada penerimaan akal. Akal dapat memahami dan dapat terima benda tu dengan berasaskan dalil. Dalil Al-Quran, dalil hadis dan dalil akal. Jadi makrifat usuluddin ni lebih kepada penerimaan sesuatu perkara itu berdasarkan kepada dalil. Itu makrifat usuluddin. Jadi sekalipun kita namakan makrifat, dari segi istilah sebenar dia tu, peristilahan, makrifat usuluddin ini orang panggil i'tiqad. Orang panggil i'tiqad. Jadi i'tiqad ini adalah mengenal Allah, pengenalan terhadap Allah berasaskan kepada dalil. Dan dalil sama ada dalil naqli, bila sebut naqli ni iaitu Al-Quran dan hadis. Dan juga dalil aqli, dalil logik akal. Jadi sekini supaya tidak keliru, bila disebut di sini salah satu daripada persoalan utama yang dibahaskan dalam tasawuf adalah makrifat, maka makrifat yang dimaksudkan di situ makrifat tasawuf. Supaya orang tak keliru. Kan kita belajar usuluddin pun bermula dengan makrifat juga kan. Maka bezanya di sini. Makrifat usuluddin dinamakan i'tiqad, iaitu makrifat yang asasnya adalah memahami dan menerima sesuatu itu berdasarkan dalil. Jadi kita terima sebab ada dalil. Ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil akal pula membenarkan dia. Jadi kita terima perkara itu. Itu i'tiqad. Jadi makrifat usuluddin dinamakan i'tiqad. Adapun makrifat tasawuf, itulah hak sebenar makrifat. Yani makrifat yang merupakan makrifat yang ada unsur-unsur peningkatan tahap keyakinan dia itu. Tahap keyakinan itu menjadi lebih meningkat sehingga disebut sebagai zauq. Mula terasa bertambah keyakinan itu. Itu makrifat tasawuf. Jadi kalau kita sekarang kita percaya wujudnya Allah kerana ada dalil. Al-Quran memberitahu adanya Allah. Dan Allah itu Maha Esa. Satu je Tuhan. Tak banyak. Kita terima perkara itu sebab ada dalil. Pertama sekali Al-Quran sebut qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Bahawa Tuhan tu adalah dan dia tu Maha Esa. Satu je. Tak banyak Tuhan. Kemudian dalil akal pula mengesahkan bahawa akal kita ni tak boleh nak terima kalau Tuhan tu banyak. Mesti dia baloh. Dia baloh lah. Sama ada dia tu lemah sehingga dia kena pakat, ataupun dia ni akan baloh sama sendiri, kucak-kacir dan sebagainya. Tak jadi kerja bila banyak kepala ni. Jadi akal manusia membenarkan keyakinan Tuhan itu Maha Esa. Satu Tuhan. Jadi bila kita terima perkara itu, maka itu dinamakan i'tiqad. Terima itu orang panggil tasdik. Tasdik ini kita menerima, kita percaya benda itu berdasarkan dalil-dalil itu. Itu asas kepada makrifat usuluddin yang dinamakan i'tiqad. Cuma bila dikatakan bahawa salah satu di antara persoalan utama yang dibahaskan dalam tasawuf adalah makrifat, maka makrifat itu agak lain daripada makrifat usuluddin. Lain itu bukan berarti apa yang dipercayai itu lain. Kalau usuluddin percaya Tuhan tu ada, dan tasawuf percaya Tuhan tu tak ada, bukan gitu. Jadi lain tu dengan erti lain dari segi sifat dia tu. Kalau usuluddin berasaskan kepada penerimaan, percaya kerana ada dalil. Tasawuf ni kerana merasa benarnya. Apa yang kita percaya itu, keyakinan terhadapnya itu bertambah dengan sebab adanya zauq, rasa benar. Terasa benarnya Allah Ta'ala tu kuasa. Bila kita yakin, percaya Allah Ta'ala tu Maha Kuasa, tu usuluddin. Allah Ta'ala bersifat kudrat.
Tapi apabila keyakinan itu mula terasa di hati benarnya memang betul sungguh Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah sungguh betul sungguhlah, mari rasa tu. Itu makrifat tasawuf. Jadi tasawuf ni dia ada unsur zauq, merasai benarnya keyakinan tu. Jadi tasawuf dengan usuluddin ni dia tak berlawang, dia adalah peningkatan. Kalau usuluddin ini kepercayaan yang berasaskan kepada penerimaan, kerana ada dalil, maka tasawuf tingkatan dia tu, bertambahnya keyakinan kita terhadap kepercayaan tu. Itu jadi tasawuf. Jadi apa-apa pun tasawuf ni mesti dibina atas akidah yang betul, atas tauhid yang betul, atas usuluddin, atas i'tiqad yang betul. Baik, itu yang kita sudah jelaskan dulu. Baik, perkara kedua yang kita nak sebut, saya ulang itu tu untuk supaya siku. Perkara kedua yang menjadi antara persoalan utama dalam tasawuf, iaitu mengenai pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa dan pemurnian akhlak. Bila bersih jiwa ni, dia berkait dengan peningkatan akhlak. Akhlak manusia ni, jiwa manusia dibuang daripada sifat-sifat buruk, lalu meningkatlah, bertukarlah sifat-sifat buruk menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Jadi ini merupakan salah satu di antara persoalan utama yang dibahaskan dalam tasawuf. Melibatkan penyucian jiwa, nak buang sifat buruk sehingga bertukar menjadi sifat baik. Tapi bila kita mengabaikan tasawuf, menepikan dia, mengkesampingkan dia, disitulah timbul fitnah agama. Fitnah agama macam mana? Iaitu jiwa kita kadang-kadang tak siku dengan apa kita kata tu. Timbul fitnah situ. Maka firman Allah Ta'ala, lima takulu nama la tafa'alun. Sebab apa? Hati kita ni sakit, banyak nyakit, jadi cenderung kepada keburukan. Jadi bila keburukan, hati kita banyak sifat buruk, banyak keburukan, jadi kadang-kadang banyaklah berlawang dengan orang kita kata tu. Berlawang kan jadi. Inilah implikasi akibat daripada orang meninggalkan tasawuf. Usaha. Masalah berjaya tak berjaya cerita lain. Tapi masalah kita berusaha cari jalan dia, nak baiki dalam. Sebab kalau tak baiki, dia akan membawa kerosakan pada penghayatan agama tu. Bawa kerosakan. Kita suruh orang ikhlas, kita sendiri banyak tujuan. Kita suruh orang infak, kita berdaki kanan. Dia akan jadi gitu. Dia akan jadi gitu. Bila tidak ada tasawuf ni. Jadi sebab tu tasawuf nak mengajar kita supaya kita menghayati agama, hak zahir kita tu bertepatan dengan dalam kita tu. Kalau kita ajak orang buat baik, memang kita memang berusaha ke arah tu juga. Kalau kita ajak orang supaya infak fisabilillah, kita pun berusaha juga supaya dapatlah melaksanakan dengan baik. Itu tasawuf. Kalau kita suruh orang cakap benar, kita pun memang berusaha supaya kita ni boleh gitu juga. Itu tasawuf. Jadi kalau tasawuf ni tak ada, kita akan suruh orang, kita lupa kita. Kita akan nampak orang, kita tak nampak kita. Itu bila tidak ada tasawuf. Maka sebab itu salah satu di antara pokok persoalan tasawuf ni mengenai penyucian jiwa. Kaedah, cara untuk menyuci bersih jiwa kita ni supaya bertukar sifat buruk pada sifat baik. Supaya apa? Supaya agama yang kita laksanakan tu, kalau zahir kita gitu, batin kita pun biar gitu juga. Kalau tidak, zahir kita lain, batin kita lain. Apa yang kita tunjuk orang lain, apa yang kita simpan dalam lain. Sebab tak ada bahagian ni. Tak ada usaha untuk baiki dalaman kita. Sebab itulah kalau kita baca hadis-hadis Nabi mengenai kerosakan agama di akhir zaman, antara puncanya punca sini. Ada hadis yang banyak, sejumlah hadis yang banyak. Nabi SAW menjelaskan fenomena kerosakan agama, yang mana kerosakan tu berlaku dalam kalangan orang Islam sendiri. Kerana agama kita ni banyak musuh yang tidak percaya kepada agama kita, sudah tentu dia akan memusuhilah.
Agama-agama lain yang tidak senang agama Islam, dia akan memusuhilah, dia akan merosakkanlah agama kita ni dengan macam-macam cara. Pada sebahagian mereka tu. Tapi rupa-rupanya kerosakan ni juga boleh berlaku dari dalam lubuk masyarakat orang Islam sendiri. Maka Nabi beritahu tanda. Nabi beritahu alamat. Maka antara alamat-alamat saya nak sebut ini, kenapa tasawuf ni, inilah antara persoalan utama. Dan kalau kita tak belajar ilmu ni, tak ambil inilah masalah yang mungkin timbul. Jadi paling tidak kita tahu kat mana nyakit tu. Bila kita tahu nyakit, kat mana kita nak berubat. Kalau kita tak tahu nyakit, nak berubat ke mana, tak tahu nak tak ubat. Nak tak ubat, ubat benda, nak tak ubat kat mana. Baik, fenomena ni saya beritahu bila aspek pembersihan jiwa tidak dilakukan, tidak diberikan perhatian, maka timbullah apa yang disebut oleh Nabi. Antara yang disebut oleh Nabi ni pertama sekali iaitu Nabi sebut dalam riwayat yang panjang lah, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Antara ciri dia, mereka ini membaca Al-Quran dengan erti mereka dari segi zahirnya banyak ibadah, banyak kebaikan dan banyak menyebut membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang mereka baca tu la yunajizu hanajirahum, tak masuk ke dalam, tak tapak dalam. Jadi Al-Quran awak baca tu ia hala ke orang je lah, tak hala ke hati sendiri. Bahkan ada kemungkinan hati sendiri pun tak apa nak terima, menolak. Tu. Jadi tasawuf ajar, pelajaran tasawuf antara paksi utamanya kita cuba bersih, mudah-mudahan apa yang kita baca tu sera sampai ke dalam. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita belajar, mudah-mudahan hati kita boleh terima dengan baik. Hati kita rasa lunak, lembut, dapat menerima dengan baik dan berasa untuk kita laksanakan sekadar yang kita mampu. Tapi kalau kita tak baiki hak ni, dia nolak ni. Jadi hak ayat kita baca tu akan tuju ke orang je lah. Akan tuju ke orang. Ini fenomena. La yunajizu anajirahum. Tidak melepasi kongkong mereka ni. Maksudnya sampai sini je. Maksud dah sampai ke hati, tak pijak. Sebab apa? Hatinya tidak dibersihkan. Jadi tasawuf memupukan di sini supaya apa? Al-Quran yang kita baca, yang kita belajar tu pertama sekali menyentuh, masuk ke dalam penerimaan kita. Kita rasa senang dengannya, kita rasa menerimanya dengan baik. Itu satu. Kemudian disebut lagi, antara alamat disebut dalam hadis Nabi yang panjang tu, yaquluna biqauli khairil bariyah walaisu minhu fi syai'. Mereka berbicara, cakapan mereka menggunakan kata-kata sebaik-baik manusia. Yani kata-kata sebaik manusia, siapa dia? Siapa dia sebaik-baik manusia? Sudah tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Sebaik-baik, bukan saja sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dalam hadis Nabi ni, yaquluna biqauli khairil bariyah. Mereka berbicara, mereka bercakap, dalam percakapan mereka tu menggunakan perkataan Nabi Muhammad ni, kata-kata sebaik-baik manusia. Jadi apa kata-kata sebaik manusia? Sudah tentu Al-Quran dan hadis. Jadi yang menjadi percakapannya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi walaisu minhu fi syai'. Tapi Al-Quran dan hadis yang diungkapkan, yang dibicarakannya tu, dia sendiri tak ada bahagian. Tak ada bahagian dengan ayat yang disebut tu. Tak ada bahagian tu. Contohnya dia suruh orang solat, dia sendiri tak solat. Contohnya, dia baca ayat tentang solat, dia sendiri solatnya baharambang. Ataupun tak solat atau sebagainya. Laisu minhu fi syai'. Mereka tak ada bahagian pun. Ini. Maka di sinilah yang disebut di sini. Kemudian kita tengok lagi contoh-contoh yang disebut ini, disebut dalam riwayat hadis yang banyak, pelbagai. Antaranya yang disebut di situ, la salatukum ka salatihim. Solatmu tidak seumpama solat mereka. Apa artinya? Yakni dari segi
penampilan zahir ni ternyata apa yang disebut, kelompok yang disebut dalam hadis Nabi ni lebih ketara, lebih menonjol dari segi penampilan zahirnya, yakni wajah-wajah keislamannya tu nampak dari segi percakapan, dari segi amalan. Tetapi apa yang Nabi sebut, yu'jibuna anfusahum tu'jibunahum wa yu'jibuna anfusahum. Kamu, kata Nabi, masa kagum terhadap ciri-ciri keislaman yang ada pada mereka tu, amalannya itu ni, dengan percakapannya, hujahnya, macam-macam, kamu kagum. Tetapi kata Nabi, wa yu'jibuna anfusahum, kita tengok, kita rasa kita rendah diri. Pak, kita tengok, kita rasa kita tak mampu nak menunjukkan wajah-wajah keislaman sepertilah kelompok yang disebut dalam hadis tadi tu, yang boleh buat tu macam-macam beginilah. Jadi kita tengok, kita rasa malu ke diri. Tapi rupa-rupanya ada masalah lain. Nabi kata, wa yu'jibuna anfusahum. Ini tempat bahagian rosok, bahagian molek tadi. Tu'jibunahum, kamu masa kagum terhadap mereka tu kerana kita tak mampu. Mungkin dia nampak ciri-ciri keislamannya lebih ketara. Kita mungkin tak gitu. Dia banyak buat kebajikan, buat ibadah, kita mungkin tak dang gitu. Jadi kita rasa kita rendah diri. Tapi Nabi kata bahagian nyakitnya ni yang kedua ni. Wa yu'jibuna anfusahum, tapi mereka sendiri jiwa rosak, mereka bangga dengan diri mereka tu. Mereka bangga diri. Hak moleknya, hak betulnya, kalau kita dapat buat kebajikan yang banyak, kebaikan yang banyak, kita rasa tawaduk, rendah diri. Sekalipun kita banyak buat kebajikan, sekalipun kita banyak buat kebaikan, tapi kita tetap merasa rendah diri. Dah, aku tak ada apa-apa. Tapi hak ni dah. Atas penampilan tu, rupanya hak dalam hati pun tak kurang juga. Berarti berlawan dengan prinsip yang diajar pada kita. Prinsip yang diajar ni, biarlah kebaikan kita banyak, biarlah kita jadi lebih baik dari orang, tapi jangan berasa gitu. Jangan berasa lebih baik dari orang, jangan berasa lebih banyak daripada orang, jangan berasa lebih bermutu daripada orang. Hak tu prinsip yang diajar dalam tasawuf, dalam agama kita. Tapi kelompok ni nak kabarnya tadilah, kerana tidak ada unsur pembersihan jiwa. Tidak bersih jiwa dia. Dia tidak ada usaha nak menyucikan jiwa, jadi timbul penyakit ujub tadi tu. Mulai pandang orang remeh, pandang orang serba tak kena, pandang orang tak betul belaka, pandang orang rendah belaka, pandang orang tak lekat dan sempurna belaka. Dia merasa dirinya ujub dan bangga bahawa dia lah yang terbaik. Ni tempat rosak. Jadi rosak tu rosak kat mana? Yang kedua ni lah yang disebut salah satu daripada komponen ataupun persoalan pokok yang dibicarakan dalam tasawuf adalah mengenai pembersihan jiwa dan pemurnian akhlak. Baik, sunat ke wajib benda ni? Ni yang nombor dua ni. Pemurnian jiwa kita ni dan pembersihan akhlak ni sunat ke wajib? Baik, membuang sifat-sifat mazmumah, kita kena ingat bahawa dosa tu ada yang zahir, ada yang batin. Di dalam Al-Quran ada disebut, wajtanibu zahiral ismi wa batinahu. Jauhilah dosa yang zahir sifatnya dan dosa yang batin sifatnya. Dosa yang zahir ni banyaklah. Menipu, melawak, patuh, memfitnah, merokok, mencuri, macam-macam keburukan-keburukan yang kita tahu dalam agama kita tu, itu dosa-dosa zahir belaka. Tapi dosa batin ni tak kurang banyak, tak kurang banyaknya tu. Imam Ghazali dia sebut ibu dia saja 10 ada. Pecah dari 10 ni bermacam cabang-cabang lagi. Dengan ujubnya, dengan takaburnya, dengan hasaknya, dengan buruk sangkanya, dengan fitnahnya, dengan iri hatinya, macam-macam timbul dalam tu. Dengan takabur, dengan macam-macam lah. Berendah ke orangnya, sifat-sifat yang buruk yang ada dalam tu bermacam-macam. Jadi buang sifat-sifat ni wajib ke haruh je? Wajib kita buang. Sebagaimana kita wajib berusaha menghindari kemaksiatan yang zahir, maka wajib juga kita berusaha untuk membuang sifat-sifat buruk yang ada dalam batin. Masalah dia ada melekat sakit baki itu cerita lain, tapi kita berusaha tak nak buang tu. Kita cari tak jalan nak buang tu. Kita memang kita tahu sifat riak ni tak bagus, tapi mari gok-gok sikit-sikit dalam hati tu. Kalau dah tengok orang tak senang juga, tapi kita tahu benda tu tak molek dan kita belajar dah cari jalan. Cuma
Mungkin dah habis molek, tapi nipis lah sikit. Kita belajar, kita cari jalan. Kalau dulu berat dah lalu, dah ni kurang sikit. Tapi kita ada niat yang baik, maka itu dimaafkan. Tapi yang membiarkannya, lok tu, itu yang berdosa. Membiarkan hatinya dipenuhi dengan kesombongan, dengan ujub, dengan riak, dengan takabur, dengan iri hati, dibiarkan, itu berdosa. Maka dosa ni kadang-kadang orang tak sedar. Dan kalau dibiarkan, itu menjadikan orang tu jadi fasik. Jadi fasik. Sebagaimana fasik ni, orang yang mengekali perbuatan salah. Dia tak baiki sikit pun, elok je, jadi fasik. Sama ada dosa tu zahir atau dosa batin. Jadi kalau dia mengekali, dibiarkan sifat buruk ni, tak cari jalan, tak berusaha, apatah lagi ilmu tasawuf ni dia tolak tepi, dia kata tak ada. Hari ni timbul dah, tak ada ilmu tasawuf, kita ada akidah je, syariah je, tak ada tasawuf ni. Ni bala umat ni akhir zaman. Dan kita tak heranlah, ilmu ni antara ilmu awal yang akan ditarik balik, antara ilmu awal yang akan diangkat oleh Allah, dicabut dari dada manusia ni, sehingga orang-orang yang alim dan bani kau kurang. Ilmu khusyuk disebut oleh perawi itu sebagai ilmu khusyuk, antara ilmu awal yang akan diangkat oleh Allah, yang ini dicabut dari manusia. Rosok, sehingga bermula dengan rosok dalam. Bila rosok dalam, ia narak rosok luar lah pula. Mula rosok dalam dulu. Rosok dalam kena tak ada ilmu ni. Ilmu tasawuf ni tak ada, tercabut. Mula dia akan melarat ke perbuatan, percakapan, tindakan macam dia melarat ke lain dah. Kerana mulanya rosok situ. Sebab apa? Kerana Nabi beritahu bahawa puncanya mari situ. Inna fi jasad ibni Adam mudghah. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia ni ada segumpal darah, yakni isyarat kepada qalbu, hati manusia. Kalau rosok bahagian tu, rosok habis bahagian lain. Tapi kalau comel situ molek situ, dia akan comel bahagian lain. Maka di sinilah Abul Hasan Syazili kata, man lam yataghalghal fi ilmina haza mata wa huwa musirrun alal kabair atau kama qala. Sesiapa yang tidak berkecimpung dalam ilmu kami ni, ini merujuk pada ilmu tasawuf lah, dia mati tidak sedar, dia berterusan melakukan dosa besar. Kerana tadilah sifat-sifat buruk tadi tu dibiarkan di dalam hati, tidak berusaha untuk digigih. Ghaflah dalam ibadah, dalam semayang. Hukum tasawuf wajib, sekalipun dari segi fiqh ada yang mengatakan sunat, itu sebenarnya silap letak masalah. Sunat yang dikatakan khusyuk tu, sunat yang dihukumkan oleh ahli fiqh tu sebenarnya merujuk kepada khusyuk anggota badan ni, bukan khusyuk qalbu. Khusyuk qalbu tu wajib diusahakan. Wajib diusahakan. Itu faham di tasawuf. Orang tak boleh pakai fatwa tu ada lah. Tapi kita nak kabur. Dan itulah yang difatwakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Wajib mengusahakan. Masalah kita lupa juga dan kadang berusaha, belajar dan cuba nama khusyuk, itu hal lain. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kena cari jalan. Apa yang boleh mendatangkan khusyuk? Apa yang boleh membantu untuk mengkhusyukkan hati? Itu kena belajar. Ilmunya ke, amalannya ke. Ada ilmu dia dan ada amalan dia yang boleh membantu. Jadi itu yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi dan banyak lagi lah. Jadi kalau disimpulkan, kainah-kainah orang Islam di akhir zaman ni dapat kita buat kesimpulan kerana rosoknya jiwa. Rosoknya jiwa kerana rosoknya bahagian satu ilmu ni, iaitu ilmu tasawuf. Maka di sinilah dinyatakan oleh Syekh ni bahawa salah satu di antara persoalan-persoalan pokok, persoalan utama yang dibahaskan dalam tasawuf selain daripada makrifat yang zauqiyah tadi tu, iaitu mengenai pembersihan jiwa daripada sifat-sifat yang buruk, daripada akhlak-akhlak yang buruk. Nak bersih, macam mana nak buat supaya selama ni bila kita tengok orang tak senang, orang ni boleh menentu, boleh kita mula tengok tak sedap duduk, keling tak mudah dah tengok. Nak buat ke mana supaya kita tu hilang perasaan tu sehingga kita muncullah dia, dapat dia rezeki dia, mudah-mudahan kita boleh kita pula bagi yang lain pula. Nak suruh mana biar mari gitu tu, nak kikih ke mana, nak buang ke mana biar hati biar jadi gitu.
Kadang-kadang kita ni mari sifat sombong dan takabur dan sebagainya. Ya mari dengan sifat sombong kita tu, bangga kita dengan kelebihan yang ada pada kita tu. Kadang-kadang kesilapan kita orang betul pun kita payah terima. Kadang-kadang na'udzubillah. Ini nyakit alim ulama. Kita minta mudah-mudahan janganlah ada nyakit dengan kita. Ya mari sombong tu payah ke? Alim ulama ni nyakit besar dia sombong lah. Hasak sombong. Ni nyakit besar ulama. Sebab tu tak mudah nak khabar ke ulama. Kadang-kadang lebih mudah khabar ke orang jahil daripada khabar ulama. Jadi na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan jangan ada sifat ni dalam diri kita, mudah-mudahan. Kena tu sakit dak wadang. Tapi nak buat guana, nak suruh hilang supaya apa? Supaya kalau ada orang khabar kita tak rasa benda. Bukan kerana kesombongan kita bersaling, kita bertahu tu menyebabkan kita jadi tak nak terima atas kesilapan yang orang cuba peringat kita tu. Buat ni supaya kita orang kabur mana-mana pun Allah alhamdulillah mujur. Nak suruh jadi gitu, nak buat guana tu. Inilah pasal yang kedua ni, persoalan pokok yang dibahaskan dalam tasawuf. Kadang-kadang ni mari penyakit-penyakit yang dalam yang macam-macam. Baik, hal ini dilaksanakan dengan bermujahadah melawan nafsu. Maka kunci dia itu adalah mujahadah. Mujahadah ni maksudnya bersungguh-sungguh melaksanakan amalan-amalan agama. Itu maksud mujahadah. Kunci dia adalah mengamalkan agama tapi dalam bentuk mujahadah. Apa beza mujahadah? Kita melaksanakan sembahyang, puasa, tapi tidak ada unsur mujahadah tu. Unsur macam mana? Kita buat itu atas dasar itu diperintahkan Allah. Memang betul, memang baik. Itu memang asas utama dia. Tapi kita rupanya tak sedar. Amalan yang sama juga kalau diamalkan dengan tertib, dengan suatu pedoman, dia menjadi mujahadah yang membantu untuk mengikis sifat buruk tu. Contohnya guana, kita puasa, ambil bab puasa. Puasa amalan yang kita laksanakan, iaitu kita jaga amalan-amalan, perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita, terutama makan, minum dan berkedudukan pada waktunya. Kita jaga. Itu asal kita buat benda-benda tu kira puasa lah, dengan niat, dengan syarat-syarat yang, dengan rukun dan syarat yang tertentu tu. Bila cukup, sahlah puasa kita. Jadi kita sudah melaksanakan ibadah. Tapi ibadah ni juga menjadi mujahadah yang boleh membantu membuang sifat buruk dalam hati kita. Kalau kita belajar molek, macam mana puasa jadi mujahadah? Iaitu dengan adalah kaedah-kaedah yang disebut dalam kitab tasawuf. Macam mana puasa tu membantu kita untuk buang sifat kita tu. Jadi kalau kita tak belajar ilmu tu, mujahadah tu, puasa sebagai mujahadah, kita buat ibadah lah, bolehlah pahala, ganjaran. Tapi kesan dia untuk membentuk akhlak, membuang sifat buruk tu mungkin tak terasa sangat. Jadi kalau puasa tu dipelajari secara tasawuf, rupanya puasa ni akan menyedarkan kita tentang sifat buruk kita. Paling tidak kita akan hilang sifat sombong. Bila kita puasa molek, kita memerhatikan pedoman di sebalik puasa tu, kita akan sedar kita ni bersifat lemah bila lapar, dok rok ke diri, kita sedar kita lemah. Hak sombong-sombong kita tu akan cabut kalau kita tahu ada pedoman ni. Kalau tidak, kita hanya melaksanakan ibadah yang mendatangkan pahala je lah. Dia tak bawa kepada tahap mengikis sifat buruk tu. Sama juga semayang. Bila kita laksanakan semayang mengikut kaedah rukun dia tu, menurut syarat dia tu, sah lah, ibadah lah, dan insya-Allah akan diganjari oleh Allah lah pahalanya. Tetapi bagaimana semayang itu tu akan menjadikan kita ni khusyuk dan tawaduk. Itu pedoman tasawuf. Bagaimana rukuknya perlu pengisian rukuknya, pengisian sujudnya apa, pengisiannya tu. Maka pada waktu itu solat ini akan menjadi mujahadah, akan menjadi satu usaha yang akan membuang sifat-sifat buruk dalam hati. Kalau kita faham pedoman, mengaji pedoman tasawufnya tu. Kalau tidak, dia akan jadi melaksanakan ibadah dari segi hukum fiqh je lah, sah dan diterima insya-Allah dan diberi ganjaran. Tapi tasawuf dia akan bawa amalan yang sama, tapi dia ada fungsi mujahadah dia tu. Lalu kalau kita sebelum ni kita semayang, mungkin semayang hak fardu, hak sunat kadang-kadang. Tapi bagaimana semayang tu boleh menjadi mujahadah? Mungkin kita akan laksanakan semayang-semayang lain pula yang kita rasa berat nak buat tu, kita cuba buat juga sehingga sekali jadi ringan benda tu. Itu satu bentuk mujahadah.
Itu maksudnya. Jadi kunci utama untuk penyucian jiwa ni dan pemurnian akhlak ni adalah mujahadah, yakni mengamalkan sesuatu dengan pedoman tasawuf ni tu. Kalau dengan pedoman fiqhnya jadi ibadah lah. Ini dengan pedoman tasawufnya tu. Sama juga contohnya macam kita berzikir la ilaha illallah. Maka kalau tengok dari aspek fiqhnya kita boleh pahala. Boleh pahala. InsyaAllah kita amalkan, kita berzikir la ilaha illallah, mungkin banyak ke sikit ke tak kira lah, tapi kita amal tu kerana Allah Ta'ala jadi ibadah. Zikir merupakan ibadah dan insyaAllah diterima oleh Allah dan insyaAllah akan diganjari. Tapi zikir yang sama kalau dia juga menjadi alat untuk menyuci bersih daripada akal, fikiran dan hati kita daripada sifat-sifat buruk, jika dia amalkan dengan kaedah dia tu, itu dia. Amalannya serupa je, kalimah yang diucapkan serupa je. Tapi kalau diamalkan dalam bentuk hukum fiqhnya, dia akan jadi ibadah yang mendatangkan pahala. Tapi kalau dia amalkan ikut prinsip tasawuf, dia bukan sekadar tu, tapi dia akan membantu, mempercepat, mempermudah, mengikis sifat buruk dalam hati manusia tu sehingga terbuang sifat-sifat mazmumah. Itu yang dikatakan sebagai mujahadah. Mengekang daripada kehendak syahwat dan memimpinnya ke arah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak mengekang kehendak syahwat. Syahwat ni keinginan nafsu kita. Nak buat guna biar nafsu kita, kemahuan hak tinggi tu biar jadi nipis sikit. Nafsu kita ni kalau tebal dak lalu jadi nyakit. Kemahuan dia tu kalau berat dak lalu, kadang-kadang akal kita akan jadi dak siomang mana. Bila kehendak nafsu kita tinggi dak lalu, akal jadi dak siomang sehingga banyaklah kita akan langgar batas, langgar pagar. Lalu nak proses, nak buat guana kaedah macam mana sehingga kemahuan tu biar jadi nipis sikit. Kalau dulu kehendak keinginan kita tu tebal dak lalu, bila sakok kita akan langgar pagar. Langgar ni. Itu tanda bahawa kita sedang dikuasai oleh keinginan tanpa kita sedar. Waktu tak ada pagar tak apa. Tapi dah ada pagar, kalau langgar kau iya tu. Ya, bahawa kita sedang dikuasai oleh keinginan tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Sedar tak sedar, bila tahu ada pagar, kita langgar. Langgar pagar tu alamat kita sedang dikuasai tanpa sedar. Dan ini berbahaya. Jadi nak buat guna, nak suruh nipis sikit supaya keinginan tu tak setinggi tu. Nak buang terus tu bukan manusia, jadi malaikat pula. Tapi nak nipis supaya apa? Supaya ada pagar, kita break. Ada langgar pagar. Cari jalan lain pula lah. Nak buat guna supaya keinginan kita tu dapat dikontrol, dapat ditundukkan sehingga dia tidak merajai dan menguasai kita. Itulah kaedah dia. Kaedah tasawuf ni. Untuk mengekang kehendak syahwat yang keinginan nafsu yang memimpinnya ke arah mengikuti Nabi sehingga keinginan kita itu mudah untuk kita halakan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihalakan. Apa-apa yang ditunjukkan oleh Nabi, hati kita mudah nak ikut. Terarah. Nabi suruh kita bersolat, Nabi suruh kita buat kebajikan, Nabi suruh kita berinfak, tolong menolong dan macam-macam kebaikan yang disuruh tu, hati kita tu mudah nak pergi hala ke situ. Itu dia. Tapi kalau nafsu jiwa kita tu kuat dicengkang oleh keinginan, maka banyaklah terhalang daripada untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhalang banyak. Baik, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Itu tujuannya. Supaya kalau kita ni dapat mengikuti Nabi dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, kita akan jadi payah nak mengikuti pedoman-pedoman yang Nabi tunjuk. Halangannya apa benda? Kerana kemahuan nafsu yang buruk menguasai terbadak lalu. Dan ciri nafsu tu memang amaratun bisu. Inna nafsa la amaratun bisu. Memang ciri dia gitu dah. Maka nak nipih dia tu supaya dia ringan, supaya dia bermanfaat. Nafsu ni sebenarnya kalau dapat diletakkan pada taraf yang betul, dia bermanfaat kepada kita. Tak ada nafsu sebenarnya, kelebihan manusia ni kerana ada nafsu.
Tapi merosakkan dia juga nafsu juga. Benda yang sama. Memberi kelebihan kerana nafsu juga, merosak pun kerana nafsu juga. Maka nafsu yang bagaimana yang mendatangkan manfaat, nafsu yang macam mana yang merosakkan. Itulah yang perlu dibersihkan, dikikis supaya apa? Supaya dia berada pada aras yang memberi manfaat kepada kita. Baik, hal ini disebut dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Tengok. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Kenyataan sebenarnya gitu. Yani pada diri Nabi itu, itulah ikutan yang paling baik. Masalahnya sekarang kita tak berasa nak. Tu masalah dia. Kenyataan Nabi sebagai satu ikutan yang baik itu tak boleh nak nafi dah. Kenyataannya memang gitu. Isu masalahnya diri kita kadang tak berasa nak, tak mari nak ikut, tak kuat dorongan untuk mengikuti Nabi. Itu tepat yang kena baiki. Iaitu bagi baik. Siapa yang orang yang ada ciri macam mana, orang yang ada sifat macam mana, dia ni akan jadi lebih mudah untuk mempedomankan Nabi. Ini Nabi diberitahu dalam Al-Quran. Baik. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Orang yang mengharapkan keredaan Allah ni, iaitu orang yang dalam hati dia tu nampak benar kebenaran Allah dan terasa nak lakukan apa yang disuruh. Itu orang yang menghendaki keredaan Allah. Iaitu orang yang mata hati dia tu nampak dengan jelas benarnya kewujudan Allah. Ada sungguh Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat. Dan sekarang kita tak itu, kita percaya, bukan tak percaya, tapi tak sampai tahap nampak terasa benar sungguh tu. Tak mungkin tak sampai situ. Nak timbul tu betul sungguh. Tu mari rasa tu. Itu bahagian tasawuf. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Sebab apa dia harap? Kerana hatinya kuat keyakinan dia tu. Keyakinan terhadap benarnya wujud Allah. Benarnya Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Dia bertambah keyakinan dia tu. Sebab apa bertambah keyakinan dia tu? Sebab mata hati tu nampak atau rasa benarnya tu. Bahasa ahli tasawuf dia panggil nampak. Istilah nampak ni kita berasa benar lah. Dan balasan baik hari akhirat, yakni orang yang mana keyakinannya terhadap hari akhirat ni kuat. Dah kita tak percaya ke akhirat, tak percaya ke mati, tak ada orang tak percaya. Benda berlaku depan mata, tak ada orang tak percaya ke mati. Tapi orang yang sampai tahap merasai benarnya kematian itu, mungkin tak ramai. Percaya, semua orang percaya. Tapi suatu keyakinan, kesedaran setiap orang akan mati, yang mana kesedaran itulah yang akan menjadikan dia cuba nak betul kehidupan dia. Ini mungkin tak ramai. Tu dia. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Antara ciri lain iaitu orang yang selalu ingat kepada Allah. Hati dia kuat ingat kepada Allah. Jadi orang yang ada ciri inilah orang yang akan jadi mudah untuk dia mempedomankan Nabi. Terasa tergerak untuk melaksanakan atau mencontohi apa yang Nabi buat. Terasa, mari tergerak, tertarik kalau dia ada ciri ini. Iaitu bertambah keyakinan dia tu dan hatinya banyak kuat ingatan dia kepada Allah. Itu ciri dia. Dalam masa susah dan senang. Habis. Jadi antara persoalan utama yang dibahaskan dalam tasawuf, persoalan kedua mengenai penyucian jiwa dan pembersihan akhlak. Yang ini proses nak buang sifat buruk sehingga hati manusia bertukar bersifat dengan sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Itu antara persoalan utama dalam tasawuf. Yang ketiga, dia ada 3 persoalan besar lah. Daripada 3 ni lah bercabang persoalan-persoalan lain. Baik, persoalan yang ketiga iaitu tentang ma'rifat dan waridat ilahiyah. Ini ma'rifat yang agak tinggi. Ma'rifat yang akan membuka pintu hati manusia sehingga manusia itu menjadi lebih kenal Allah Ta'ala secara yang lebih mendalam, secara yang lebih halus.
yang merupakan natijah daripada kedua-dua perkara di atas. Jadi yang ketiga ni hasil. Hak dua pertama tu itu asahnya. Maka hasilnya manusia akan dengan kurnia Allah, manusia akan diberikan makrifat yang akan menjadikan kedudukan dia dengan Allah Ta'ala dianggap sangat dekat. Itu dia. Jadi inilah 3 persoalan utama yang ada dalam tasawuf. Berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan penyucian jiwa dan akhlak, berkaitan dengan tingkatan makrifat. Pencapaian makrifat. Baik, ilmu ini diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkait dengan masalah pengasah ilmu. Semua ilmu maka tak boleh nak lagi hakikat pengasahnya adalah Nabi Muhammad. Cuma yang mendisiplinkan ilmu, yang memformulakan ilmu tu maka ulama-ulama, imam mujtahidin. Ini perkara yang perlu kita faham molek. Tak faham perkara ni ia boleh bawa keliru dan sikap yang salah. Ini banyak berlaku hari ni. Saya nak khabar sikit ni. Baik. Semua perkara dia akan balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang memperincikan sesuatu perkara tu, maka itu adalah kerja yang dilakukan oleh ulama-ulama mujtahidin. Jadi kerja mereka ni hanya memperincikan perkara tu, iaitu membahaskan persoalan yang berkaitan, menulis kitab, menetapkan kaedah-kaedahnya, membahaskan isu-isunya sehingga mewujudkan ilmu-ilmu yang tersendiri. Maka timbullah ilmu akidah, timbullah ilmu fiqh, timbullah ilmu tasawuf. Padahal zaman Nabi tak ada tiga-tiga ni, nama-nama ni. Zaman Nabi adanya Al-Quran dan hadis. Tak ada akidah, fiqh dan tasawuf. Tapi jangan kata tak ada nama ni. Nama ni tak ada. Jadi kenapa timbul nama ni? Apabila ulama-ulama mengumpulkan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dan membahaskan permasalahannya, memperkaedahkan perkara itu, menulis kitab-kitabnya, maka kalau dia berkait dengan masalah keyakinan, maka timbullah ilmu akidah. Bila dia berkait dengan masalah hukum-hukum, masalah ibadah, muamalat, munakahat dan sebagainya, hukum-hukum pemerintahan dan sebagainya, itu dinamakan fiqh. Bila berkait dengan hukum-hukum tazkiyah, hukum-hukum makrifat, hal-hal yang berkaitan dengan penyucian jiwa, makrifat dan sebagainya, maka itu lahirlah ilmu tasawuf. Jadi ilmu-ilmu ni ada tempat rujuk dia, ada imam mujtahid tempat rujuk dia tu. Kalau fiqh ada imam-imam besar dia, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ramai lagi, tapi usulnya 4. Jadi orang-orang ini dia hanya mensistemkan ilmu tu yang asalnya adalah Al-Quran dan hadis. Kita kena faham dia tu. Kalau dalam fiqh gitu, dalam usuluddin pun gitu juga. Dalam usuluddin dia ada imam-imam dia, Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dan ramai lagi, tapi ini suhur 2 orang ni. Suhur 2 orang ni yang terkenal mazhab dia ni. Jadi dia ni hanya mengumpulkan ayat-ayat dan hadis berkaitan dengan akidah ni, membahaskannya, menyelesaikan masalahnya, memformulakan dia, memperkaedahkan dia, menulis kitabnya dan sebagainya. Maka ilmu yang timbul daripada kerja dia ni apa panggil ilmu akidah. Orang ni sebuah kepada dia Abu Hasan Asy'ari, dia panggil mazhab Asy'ariyah. Atau kepada Abu Mansur Al-Maturidi, dia panggil Maturidiyah. Jadi dia imam yang melakukan tugas tu. Hakikatnya dia tetap datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham. Tapi hari ini perkara ni cuba dikelirukan orang. Dikelirukan dan ramai terpengaruh kerana kaedah mengelirukan tu memang orang akan terkeliru. Dia kata dia tak boleh pakai dah imam-imam ni.
pakai imam-imam ni kena pakai Quran dan hadis. Gini timbul gini. Dari pakai imam-imam ni kena pakai Quran dan hadis. Jadi seolah-olahnya imam-imam ni apa dia buat tu mari daripada otak dia. Seolah-olahnya apa yang dia buat tu mari daripada akalan dia. Sebab kita tak faham proses ni. Tapi oleh kerana slogan bagus ni, mu nak pakai Imam Syafi'i ke, mu nak pakai Quran dan hadis. Ambil. Maka kita sudah tentulah kita akan pilih Quran dan hadis berbanding dengan orang. Tapi ternyata bahawa slogan yang dipakai itu sebenarnya mengelirukan. Mu nak pakai, soalnya mu jangan pakailah Imam Syafi'i, mu pakai Quran dan hadis. Jadi seolah-olahnya meletakkan Imam Syafi'i dan imam-imam lain sebagai dia apa yang dia buat tu akalan dia, fikiran dia. Sebab dia tak tahu proses, bukan tak tahu, sengaja cuba, memang sengaja, benda ni disengajakan. Cuma kita orang ramai ni bila tak tahu proses termakan. Sebab tak tahu proses, sungguh takkan nak pakai orang pula daripada Quran dan hadis. Kita ni pula orang ramai ni tak tahu proses ni, termakan kena. Tolak Imam Syafi'i. Semayang berkunut, dah berkunut sekarang dah. Padahal ijtihad imam-imam dulu, mereka ni iktiraf akui. Tak mau buat cerita lain. Tapi menolak itu yang salah. Kerana dia hasil ijtihad yang muktabar. Kita tak mau terima, tak mau pakai, tak apa cerita lain. Isu sekarang bukan isu tu lama dah. Orang-orang yang belajar fiqh mazhab Hanafi, mazhab Maliki memang tak berkunut. Subuh. Tak ada masalah dari segi itu. Dan benda ni berlaku dulu lagi dah. Tapi hari ni timbul bukan sekadar dia tak buat, tapi dia menyalahkan ijtihad Syafi'i. Yang dulu Imam Mujtahid iktiraf ni. Tu penyakit dia. Jangan berkunut-kunut lah. Daya kunut-kunut. Nama kunut sudahlah. Mu jangan buat. Tapi menolak, menyalahkan, ini fitnah besar gini berlaku. Ini berkait dengan pengasas, kita kena faham sistem macam mana proses tu berlaku. Timbulnya Imam Mujtahid ni apa benda kerja dia, tugas dia tu. Jadi sebab apa kita ni taklid kepada mereka ni? Sebab kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami, menafsir dengan baik Al-Quran dan hadis. Itu punca dia. Kalau kita rasa kita cukup kemampuan, tak apalah, ambil dari Al-Quran dan hadis. Tapi hari ni, masalah yang timbul hari ni, kemampuan yang ada tu setara mana, tapi berasa mampu tu lebih, berasa mampu tu. Hakikat sebenarnya dah orang cetong, tapi berasa gagah tu lebih. Hari ni penyakit hari ni. Penyakit hari ni. Tapi kita dah rasa pelik lah. Kerana Nabi sudah mengisyaratkan di dalam beberapa riwayat tentang fenomena ni akan berlaku di akhir zaman. Orang terkemudian ni mudah menyalahkan orang-orang yang terdahulu. Mudah menyalahkan. Mudah menyalahkan. Jadi benda-benda macam ni timbul, kita tengok jadi celaru hari ni lah. Baik, saya nak beri contoh lah. Contoh bila keliru benda-benda gini ni jadi bahan rambang sikit. Saya nak beri contoh. Tak apalah. Kita pun dah jauh 2-3 bulan lagi dah masuk Ramadan mula. Nak beri contoh. Contoh ni nak khabar ni bila jadi keliru dia jadi celaru lah. Celaru kan? Kan kita, tempat kita ni, tradisi tempat kita bila semayang tarawih, orang kita ni menyelangi antara semayang-semayang tu dengan selawat. Tempat kita ni menyelangi dia dengan selawat dengan bacaan-bacaan tertentu, dan sudah diterima pakai sejak dari dulu, diamalkan. Ulama-ulama kita mengiktiraf. Ada orang kata benda ni di Malaysia je, dah Arab tak ada. Dia tak sedar rupanya ceruk Arab anu pun ada. Melaksanakan benda macam ni lah. Cuma mungkin bacaan-bacaan tu ada kelainan sikit lah, tapi prosesnya sama. Tapi mari dia orang kita, siapa orang kita berasa alim, lebih alim ni, tak ada zaman Nabi selawat-selawat ni. Memang betul sungguh lah, dari segi tu ni tak ada zaman Nabi. Tapi orang kita peliknya, dia buang selawat yang kata dengan ceramah, tak tulis. Dia buang selawat yang kata ceramah. Dah ada zaman Nabi ceramah tu, ke mana?
sakit akal hari ni. Ni Ali tak lalu lah ni. Ali tak lalu. Kita nak kata apa? Dua-dua tu tak ada belaka zaman Nabi. Kalau nak kira ada tak ada. Baik, kenapa jadi demikian? Jadi tempat kita ni nak mengambil orang kalau di Mekah Madinah dulu. Orang-orang Mekah ni semayang 20 rakaat. Zaman Sayyidina Umar, zaman sebelum tu tak gitu. Nabi dia keluar hanya beberapa malam je. Lepas tu Nabi tak keluar dah. Semayang depan orang ramai. Jadi kalau nak ikut Nabi buat sungguh, 2-3 malam pertama je lah ada orang sejid tarawih. Lepas tu mayang rumah lah ke? Kalau nak buat, mana je? Seminggu je semayang ramai-ramai. Lepas tu pakat mayang rumah. Apa memang Nabi buat gitu. Kalau nak ikut Nabi. Itulah. Jadi ulama-ulama ni dia ada kaedah dia untuk memahami nas dan memberi pedoman kepada kita. Jadi zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, kan ada sebab-sebab tertentu mengumpulkan orang. Sehingga semayang tarawih tu berlaku secara berjemaah ramai-ramai. Berimam. Ada imam yang semayang dan 20 rakaat. Semayang. Tapi mereka ni di zaman awal Islam tu, oleh kerana nak memenuhi kehendak tarawih tu, mereka selangi 4 rakaat, mereka pergi tawaf. Mereka ada di Mekah. 4 rakaat semayang, mereka pergi tawaf. Dah kita nak tawaf tiang mana? Pak kita ni nak tawaf mana? Kena tawaf surah ni. Tawaf surah ni. Maka sebab itu orang Islam di Madinah, bila dia tengok dia tahu orang Mekah ni semayang lepas tu tawaf, dah kita ni macam mana? Madinah pula. Sebab tak ada Kaabah nak tawaf. Lalu mereka gantikan tawaf yang dibuat oleh penduduk Mekah ni 4 rakaat, mereka ganti dengan rakaat semayang. Sehingga tarawih orang Madinah tu jadi 36 rakaat. Dan itu adalah hasil ijtihad mujtahidin yang ada asas keilmuan yang kuat. Jadi tempat kita ni mungkin kerana 20 rakaat tu mungkin tu mungkin banyak dah. Jadi nak ambil kerana tarawih tu, maka ulama-ulama mengaturkan kita isikanlah dengan berzikir, selawat dan sebagainya. Itu ya asas dia. Saya nak kaburnya celaru berfikir tadi tu, orang selawat dia marah, dia tukar ke benda lain, tak ada juga zaman Nabi. Itu nak kabur akal celaru tu. Akal celaru tu. Tu nak kaburnya. Jadi nak ceritanya bahawa imam-imam mujtahidin ni dan ulama-ulama ni, mereka memproses dalil-dalil Quran dan hadis ni dan memperkaedahkan dia sehingga dapat difahami dalil-dalil itu dengan baik dan tertib amal tu tertib dengan baik. Cuma saya kata nak kait dengan isu hari ni timbul, bila timbul orang tak boleh pakai dah mujtahidin, nak pakai Quran dan hadis, maka antara kena nyakit timbul, nyakit saya kata tadi lah. Kalau kita ni gagah sungguh, alim sungguh, pak tampang sungguh, reti Quran dan hadis, reti sebanyak segi alat ilmu, alat cukup, dah apa lah. Tapi kita ni kadang-kadang setapang pun dah lepas. Setapang dah lepas. Itu masalah ini timbul. Jadi kecelaruan tu timbul. Sebab tu kita ni lebih cenderung untuk taklid kepada imam-imam kerana kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami secara baik. Balik kepada asal tadi tu, dinyatakan di sini bahawa pengasas ilmu tu Nabi Muhammad, termasuklah tasawuf ni. Memang itu asal dia. Tapi kenapa pula timbulnya Imam-Imam Ghazali itu dianggap sebagai Imam Junaid Baghdadi? Itu adalah merupakan ulama-ulama yang mensistemkan ilmu ni. Namun punca asal dia, asas utama dia tetap dia akan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Biar kita faham gitu. Baik, melalui jalan wahyu dan ilham. Sebab itu kalau amalan-amalan yang dibahaskan oleh ulama-ulama tasawuf, isu-isu, amalan-amalan, persoalan-persoalan, kalau kita tengok pada Quran hadis, memang kita akan jumpa dalil dia. Kalau kita kaji, kalau kita belajar, kalau kita belajar, kita akan jumpa dalil. Baik, para sahabat pula mengambilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ambil pula daripada Nabi. Kemudian manhaj yang sama diikuti oleh para sufi.
Di kemudian hari, ulama-ulama yang jaga bahagian ini orang panggil ulama sufi, ahli tasawuf. Ulama yang jaga bahagian ini, yang jaga bahagian hukum-hukum orang panggil fuqaha, ahli fiqh. Yang jaga bahagian usuluddin dipanggil sebagai mutakallimin ataupun ulama ahli kalam, ulama akidah. Tak kira lah, jaga bahagian masing-masing. Baik. Dan orang-orang yang bertakwa, yang disebut sahabat, diambil pula oleh tokoh-tokoh tasawuf dan orang yang bertakwa. Ilmu tu dijaga. Baik. Ianya berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ilham orang-orang yang soleh. Ni satu masalah dia. Saya nak akhir malam saya nak sebut malam ni. Landasan ilmu tasawuf ni Al-Quran, Sunnah dan ilham. Ilham ni lah setengah orang mengkritik tasawuf. Dia kata berpandukan ilham pula dah. Dia kena faham. Ilham yang dimaksudkan dalam tasawuf tu bukan ilham kosong. Ilham iaitu sebagai wasilah untuk memahami petunjuk Al-Quran dan hadis. Itu ilham yang dimaksudkan. Sebagaimana kita hari ni ada Quran dan hadis, kita pakai juga qiyas. Jadi qiyas ni guna ni. Qiyas ni adalah alat untuk memahami pedoman Al-Quran dan hadis. Sama juga ijma'. Ijma' ulama ni dah benda suku ke? Tak. Dia tetap balik kepada Al-Quran dan hadis. Tapi salah satu kaedah untuk memahami, berpegang dengan kukuh tentang pedoman Al-Quran hadis ni, maka antaranya merujuk kepada ijma' ulama. Ijma' ni yang disepakati oleh alim ulama dalam perkara tu. Jadi dia adalah instrumen saja. Dia adalah wasilah saja. Jadi jangan beranggapan ilham ni sumber suku. Tambah dah. Seolahnya gini. Tengok dia kata tasawuf sumber 3, Al-Quran, Sunnah, ilham, ditambah baru lagi tu. Dalam hadis Nabi kata aku tinggal 2 je, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggal 2 perkara. Maka 2 perkara tu kalau kamu pegang sungguh-sungguh kamu tak akan sesat, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tak ada ilham. Ni ulama tasawuf ni pandai-pandai reka ni. Dia tambah lagi ilham ni. Dia kena faham bahawa ilham yang dimaksudkan itu adalah instrumen, alat, kaedah untuk memahami pedoman Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dalam hukum fiqh, Al-Quran dan hadis tu cara kaedah menafsirkannya salah satunya menggunakan cara qiyas. Qiyas tu bukan sumber baru. Dia adalah kaedah untuk memahami pedoman Al-Quran dan hadis tu. Benda-benda sebut dalam Al-Quran dan hadis, kemudian ada benda ada sebut tapi bendanya serupa. Maka kaedah untuk memahami benda tu panggil qiyas. Jadi dia bukan sumber baru. Dia adalah kaedah untuk faham, untuk mengaplikasikan ataupun untuk menerapkan pedoman Al-Quran dan hadis. Maka sini sama juga. Saya kata tu sebab ada orang buat tuduhan. Dia kata tasawuf ni ditambah satu sumber baru, sumber ilham. Jadi Al-Quran satu, hadis lagi, ada selagi ni. Ilham ni. Dia tasawuf pakai ilham juga ni. Kau mulalah ilham semayang apa ni, mau pelik-pelik, marilah semayang zuhur jadi 3 rakaat ke mana ke atas dasar ilham. Ni mengarut lagi. Jadi ilham yang dimaksudkan itu adalah kaedah yang digunakan oleh ahli tasawuf untuk memahami ayat-ayat sufi, ayat-ayat tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana qiyas digunakan oleh ahli fiqh untuk memahami pedoman-pedoman hukum di dalam Al-Quran dan hadis. Itu maksud saja. Jadi jangan faham ilham ni sumber suku lah, sehingga apa yang dapat melalui ilham tu menjadi pedoman boleh pakai. Dia alat aja untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis melalui tafsiran sufi. Okey, sikit lagi. Mereka memasukkan ke dalam ilmu tasawuf ini ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ni dimasukkan ke dalam tasawuf. Sebab apa? Kerana kepentingannya. Kerana memang perlu ilmu fiqh. Sebab nak menghayati tasawuf tak akan dapat dihayati kalau tidak ada fiqh. Kena ada fiqh ke mana-mana pun. Kena ada akidah, kena ada fiqh. Ilmu ini dapat dilihat dalam kitab-kitab seperti kitab Qutul Qulub oleh Abu Talib Al-Maki, Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Yang ni ilmu tasawuf ni dia ada ulama dia ada kitab-kitab dia. Antara kitabnya Qutul Qulub, ni jarang pak kita ngaji kitab ni. Kemudian kitab Ihya Ulumuddin, ni banyak kita kenal.
suhu kita ni, dan kita pun ramai yang guna kita ni. Jadi demikianlah kesimpulan mudah yang boleh saya buat daripada apa yang dijelaskan itu, bahawa tasawuf ni ada 3 persoalan utama dia. Pertama sekali tentang akidah keyakinan, tentang makrifat asah tadi tu. Yang kedua tentang masalah penyucian jiwa dan pembersihan akhlak. Yang ketiga tentang masalah makrifat yang merupakan tingkatan-tingkatan makrifat yang merupakan kurniaan Allah. Itu antara persoalan-persoalan utama. Bila kita sebut tasawuf, kita akan apa? Inilah isu besar dia dalam tasawuf. Kemudian akhir sekali, bahawa tasawuf ni sumber dia daripada Al-Quran dan hadis, dan diperkuatkan dengan ilham yang diperoleh oleh alim ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadi setakat itu saja dulu untuk malam ini, dan insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.